A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selamat mengundi, selamat menunaikan tanggungjawab anda untuk pilihan raya yang ke-15. Dan sudah semestinya para penonton di rumah sana sedang bersiap sedia untuk keluar mengundi pada pagi ini dan berhati-hati dalam mengundi kerana ia menentukan masa depan negara. Tapi sebelum anda nak keluar tu, kita nak dengar sedikit nasihat daripada tokoh ilmuwan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Ustaz mengundi di mana Ustaz? Di Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra. Saya mengundi di Serendah. Ustaz, di kawasan Hulu Selangor. Tapi para penonton kita ni pun nak keluar mengundi juga Ustaz. Betul. Tapi sebelum mereka nak keluar mengundi, kita nak dengar dulu nasihat, panduan daripada Al-Fadhil Ustaz nak mengundi ni macam mana. Dan nak mengundi siapa. Jadi ini yang kita nak lihat. Apakah garis panduan di dalam Islam? Jadi topik istimewa yang kita bawakan kepada anda pada hari ini iaitu negara yang dirahmati. Baik para penonton sekalian, sambil-sambil anda nak bersiap tu, Al-Fadhil Ustaz, kita nak mulakan gelanggang pembicaraan kita pada hari ini. Tak kiralah parti mana yang anda undi, tapi hari ini kita nak dengar apa yang dikupas di dalam Al-Quran dan panduan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepada para penonton yang mungkin masih lagi keliru nak bercakap sendiri dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 88 1677 ataupun boleh terus ajukan soalan kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik para penonton, anda semua dah bersedia? Baik, kita nak mulakan pembicaraan kita. Mukadimah topik kita pada hari ini Ustaz iaitu negara yang dirahmati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau dimatikan untuk sementara waktu, dan kepada Allah jualah kita akan dikembalikan satu hari nanti. Apa khabar ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian? Di pagi hari ini ramai yang berdebar-debar, Iman. Betul Ustaz. Ramai yang nak keluar untuk mengundi, dan sampai semalam orang duk fikir proses undi pagi ini. Kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita cuaca yang elok, cuaca yang tidak hujan lebat dan juga tidak berlaku banjir dan sebagainya. Dan rakyat di Malaysia ini semuanya keluar, yang layak mengundi semua keluar mengundi. Jangan ada yang mengecualikan diri, kerana ini termasuk dalam tanggungjawab kita menjadi warga negara yang berdaulat bagi menentukan siapakah yang akan memimpin negara ini dan juga memandu kecemerlangan negara ini untuk 5 tahun berikut itu. Jadi daripada sekarang kita nak tahu 5 tahun ni siapa akan pimpin, apa corak kepimpinan ataupun corak pembentukan kerajaan yang akan menjamin kemaslahatan secara menyeluruh kepada umat di negara ini dan membawa nama baik ke persada antarabangsa mengenai negara yang kita cintai. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, saya ingin membawa beberapa ayat Al-Quran sebagai panduan dalam kita menentukan ataupun dalam kita meletakkan satu asas yang nampak lebih komprehensif bagi kita melihat apakah watak sebuah negara dan bagaimana, apakah ciri sebuah negara dan apakah watak-watak penting yang perlu ada kepada barisan pimpinan atau barisan kerajaan yang bakal dibentuk melalui undian, melalui parlimen yang akan berlangsung pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 15. Ayat ni kita biasa dengar, Iman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya, laqad kana, adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di tempat tinggal mereka,
iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Iaitu bersyukur ke atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Negeri yang baik, iaitu aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Melalui ayat ini, ulama telah membuat perbincangan yang begitu panjang lebar. Termasuklah ahli-ahli tafsir yang dahulu dan juga kontemporari. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Sya'rawi, bahawa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah maskan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim. Tempat tinggal mereka. Biasanya perkataan maskan ini adalah merujuk kepada kediaman. Kediaman, maskan, sakan. Sakan. Kita tahu kan dalam bahasa Arab biasa kata hostel, dipanggil sakan. Asal perkataan sakana, sakana, yang juga daripadanya terbit perkataan sakinah, ketenangan, keamanan, kedamaian. Jadi tempat tinggal masyarakat atau sesebuah kumpulan kelompok manusia mestilah dipenuhi dengan ketenangan, keamanan, kedamaian, barulah jadi maskan. Kalau sebuah negara itu mengalami porak-poranda, tidak aman, dalam tempoh 5 tahun beberapa kali tukar Perdana Menteri dan beberapa kali tukar kabinet, itu tidak menggambarkan keamanan. Itu menggambarkan ketidaktentuan. Jadi Al-Quran sebut fi maskanihim, maksud ketenangan, keamanan yang dicapai secara kolektif di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga membawa maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan Sabak telah mengurniakan pelbagai limpah kurnia. Sebab itu mereka aman damai. Ayah maksud tanda kebesaran Allah. Aiman, kita lihat di Malaysia, ya, contohnya, apa yang kita tak ada, Aiman? Semua ada. Semua ada. Allah Ta'ala punyalah sayang kat rakyat Malaysia ke atas tanah Melayu ini, Malaya ini. Kita lihat macam-macam Allah bagi. Allah bagi hujan, kehijauan, tanah yang subur, masyarakat yang berpendidikan, dan juga pelbagai pemberian-pemberian yang lain daripada sumber bumi, termasuklah petroleum, gas dan sebagainya, juga menjadikan negara kita setanding dengan negara-negara yang lain dari sudut pendapatan. Cuma pendapatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tahu yang manusia ambil ini siapa punya? Allah punya. Jadi Allah bagi, kita nikmati, tetapi apa yang Allah suruh kita penuhi atau tidak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ini, jannatani an yaminin wa shimal. Bagi kerajaan Sabak ini, Allah tunjukkan kekayaan, kesuburan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maksudnya apa, Iman? Kemana saja toleh, nampak menghijau. Kemana saja toleh, nampak makmur. Kemana saja toleh, nampak aman damai. Tidak ada kacau bilau. Sehingga mereka dapat di antara dua gunung, mengikut beberapa ahli tafsir, ada dua gunung besar. Di tengah-tengah gunung itu mereka buat empangan, kan dua gunung besar. Lepas tu depan dia buat empangan, air masuk ditadah dalam tu, dan mereka ada sumber air yang sangat lumayan. Kita tahu di negara-negara Arab ini air menjadi isu yang besar. Betul. Kita dulu duduk Jordan, kita tahu. Seminggu sekali ya, Man? Jangan bocor rahsia, Ustaz. Seminggu sekali mandi, Ustaz. Seminggu sekali, bukan mandi. Seminggu sekali orang hantar air pakai lori tu, kan? Betul. Tank tu. Lepas tu setiap seorang ada satu tangki air. Di situlah kita kena catu air. Kita kena berhati-hati menggunakannya. Membasuh maupun mandi maupun apa sajalah. Jadi kita tahu negara Arab ni ada isu air. Memang suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kerajaan Sabak, mereka buat dam. Mereka buat empangan air. Tadah air dalam tu dan menjadikan air itu sumber yang sangat utama bagi kesuburan tanah untuk menyiram, untuk mandi, untuk minum. Ibnu Khaldun, dalam mukaddimah kitab Ibnu Khaldun, beliau sebut bahawa sungai air adalah sumber utama bagi kemajuan sesebuah negara. Kita lihat bagaimana sungai diuruskan di negara kita pula.
Kita lihat bagaimana dam-dam di negara kita diuruskan. Bagaimana sungai-sungai itu diuruskan, ditadbir. Dan bagaimana rakyat, masyarakat mendapat air-air yang sumber yang bersih untuk kelangsungan kehidupan mereka. Sebab air, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah jadikan segala sesuatu itu hidup daripada air. Kita nak hidup kemakmuran, kita perlukan air yang baik, air yang jernih, air yang bersih bagi kelangsungan kehidupan. Sebab itu Tuhan gambarkan betapa suburnya negara Sabak, negeri Sabak ini. Aiman, ya, Ustaz. Ada ulama sebut di antara keindahan baldatun thayyibatun negara kerajaan negeri Sabak ni, tak ada lalat. Tak ada lalat? Wih, bersih tu. Bersih. You see? Bila kata tak ada lalat, apa yang kita tergambar? Bersih. Bersih. Kita lihat bagaimana setengah kawasan kita diuruskan oleh pembuangan sisa-sisa, dan bersih ataupun tidak. Dia bersih. Bila kata negara Islam didominasi oleh orang Islam, mestilah bersih. Kenapa kita pergi ke negara-negara yang bukan Islam, kita dapati bersih? Kenapa negara kita tak boleh bersih? Contoh, kita pergi ke Jepun. Ini bukan cerita dongeng, di longkang belakang rumah bela ikan apa? Ikan di belakang rumah? Ikan koi . Ikan yang warna-warni, ikan yang besar. Boleh bela belakang rumah saja, dekat longkang. Sebab longkang tidak tercemar, longkang bersih. Begitu juga dengan setengah negara yang lain. Mereka tidak perlu bawa nama Islam, tapi mereka bersih. Sedangkan Islam beritahu kita bersih itu adalah ciri orang beriman. Baginda Rasulullah sebut, an-nazafatu minal iman, at-taharatu minal iman. Bersih, kesucian itu adalah sebahagian daripada gambaran keimanan masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu lalat, kotor, tidak terurus, sisa-sisa kotoran ini akan membawa kepada pelbagai penyakit, akan mengundang tikus, jadi macam-macam penyakit yang ada di sebalik ketidakbersihan tadi. Jadi kerajaan Sabak ini bersih. Sehingga wanita-wanita bila nak pergi kutip buah, cerita macam syurga. Sebab Tuhan sebut jannah ni, kan jannah ni syurga kan. Mereka akan bawa bakul, lalu di kebun-kebun, dia lalu saja di bawah kebun tu, buah-buahan punyalah rendang, buah tu akan masuk dalam bakul tu. Dia lalu aje bawa begitu. Jadi kita gambar, Masya Allah, indahnya. Tuhan sebut, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Syaratnya makan, minum dan nikmatilah segala pemberian Tuhan dengan syarat washkurulah, syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi saya macam-macam. Di negara, di tanah air ini, apa yang kita tak ada? Semua ada. Kita semua akui, semua kita ada. Tapi bersyukur atau tidak? Pemimpinnya, rakyatnya, bersyukur atau tidak? Bila kita tidak bersyukur, pelbagai masalah yang akan datang. Ustaz sebut bersyukur tadi, Ustaz. Saya suka sangat bila Ustaz sebut sama ada pemimpin ataupun rakyat kena bersyukur. Tak bersyukur lagi ke kita selama ini? Okey, kita nak jawab selepas ini, Ustaz. Dan kalau kita nak kongsikan fakta berkaitan dengan anak muda, ramai ke yang turun pagi ini? Selepas ini kita cerita, para penonton kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada pagi ini. Dan saya lihat ramai anak-anak muda yang dah bangun pagi ni, Ustaz. Yang mana menggemparkan kita bahawa calon-calon mengundi anak muda ini cukup ramai pada pagi ini, Ustaz. Seperti mana fakta yang kita dapat pada pagi ini, yang mana pada umur 18 hingga 29 tahun yang mengundi pada pagi ini adalah seramai
7,978 orang. Wow. Ramai saya. Dan juga kalau kita dapat lihat 30 ke 39 tahun yang mengundi adalah 4,681,348 orang. Dan umur 40 sehingga 49 tahun seramai 3,645,248 pengundi. Dan juga umur 50 sehingga 59 tahun pengundinya adalah seramai 3,27,498 orang. Dan 60 sehingga 69 tahun pengundinya ramai juga ya. Ustaz, 2,277,070 orang. Dan 70 sehingga 79 tahun 1,93,951 pengundi. Dan 80 sehingga 89 tahun kita ada 353,631 pengundi. Dan ini special Ustaz, 90 tahun ke atas seramai 86,914 pengundi. Jadi maknanya pelbagai kategori kita ada pada hari ini. Tapi yang membanggakan saya Ustaz sebagai anak muda lah kan. 6 juta Ustaz 6 pengundi. juta pengundi. Ada saranan tak kepada anak muda suruh bangkit untuk kita mengundi memilih calon yang terbaik? Mesti. Anak-anak muda ini adalah di antara yang kita lihat 16 ke 18 tahun. 18 ke 29 tahun. 18 ke 29 tahun. 6 juta. 6 juta. Barangkali ada di antara mereka yang pengundi-pengundi yang baru nak mengundi tahun ini. Anak saya 2 orang akan mengundi dengan saya pagi ini. Seorang 21 tahun, seorang 18 tahun. So, ini first experience orang untuk mengundi. Saya kata, ayuh jari kita diinaikan hari ini. So, ada majlis menginai jari. Jadi, anak-anak muda ni sangat penting untuk keluar mengundi sebab saya sebut untuk 5 tahun akan datang. Bagaimana kita nak memilih dan juga memberi kepercayaan mandat kepada satu kumpulan ataupun satu parti tertentu untuk memimpin dan juga untuk meneraju negara ini. Saya juga ada sedikit statistik daripada SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Statistik pengundi biasa kita ada 20,905,366 orang. Ini pengundi biasa. Pengundi pos kita ada 118,794 orang. Pengundi awal kita ada 146,737 orang. Pengundi tidak hadir 2,741. Ini mungkin ada pelbagai alasan tidak hadir. Jumlah keseluruhan pengundi yang berdaftar sehingga 22 Ogos. Sehingga Ogos 2022 kita ada 21,173,638 orang. So kalaulah semua itu keluar mengundi, pasti kita akan rasa sangat seronok. Kita nak tahu peratus keluar mengundi ini sangat mustahak. Jangan ada yang merasakan bahawa saya tak nak masuk campur, saya tak nak itu, saya tak nak ini. Jadi ini akan merugikan kita dan juga tanggungjawab kita sebagai warga negara yang ada peruntukan dalam perlembagaan bagi menentukan kerajaan melalui pengundian. Dan penting sangat anak-anak muda lihat Ashabul Kahfi contohnya kan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Allah tambahkan lagi petunjuk kerana mereka tahu ke mana mereka nak pergi. Mereka lihat sesebuah kerajaan yang ada pada zaman itu tidak stabil dan membawa kepada kemungkaran, membawa kepada mafsadah, tidak membawa kepada islah. Dia membawa kerosakan, tidak membawa kepada kemakmuran. Mereka keluar dan juga mencari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menenangkan diri, tidur dalam sebuah gua sehingga 309 tahun mereka tidur. Dan mereka bangkit. Sejarah mereka menjadi bukti bagaimana pemuda-pemuda itu mahukan kepada suatu keadaan yang lebih makmur dan juga tersusun. Kalau lihat kepada peranan pemuda di dalam Al-Quran, Masya Allah, cukup luas. Kita ada Ashabul Kahfi, kita ada Nabi Yusuf, kita ada Nabi Musa, kita ada Nabi-Nabi. Kebanyakan mereka, riwayat hidup yang digambarkan dalam Al-Quran masa mereka muda. Mereka sungguh-sungguh mengubah dan juga membawa satu kebaikan.
5 tahun akan datang ni adalah sangat mustahak untuk saudara-saudari anak-anak muda menentukannya. Kita yang akan tentukan. Kita yang akan tentukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tentukan untuk 5 tahun ini siapa akan memerintah, siapa akan mengemudi, siapa akan benar-benar melaksanakan manifesto mereka. Sebab itu kita sebagai rakyat, kita kena cerdik. Kita tidak mahu terlalu terkongkong dengan dakwa-dakwi dan juga pentas-pentas tertentu menceritakan dan juga mendeklamasi pelbagai dendangan-dendangan cerita dan juga riwayat. Jadi mengasyikkan kita, lalu kita belum tahu perkara itu betul tak betul. Saya setiap kali dapat orang forward video-video tertentu, keratan-keratan ceramah, saya timbul persoalan daripada mana dia dapat fakta-fakta ini? Apakah asal-usul kepada cerita ini? Dan ada juga cerita, kita beginilah, Quran sebut, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, hendaklah kamu perjelaskan dulu. Kena pastikan berita itu betul ataupun tidak. Jangan sewenang-wenangnya ikut tanpa usul periksa. Quran surah kita, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Disebabkan kita tidak berhati-hati, kita tidak teliti, kita dengar sembrono begitu saja dengan kepetahan seseorang bercakap tanpa usul periksa, maka kita akan ditimpa sesuatu musibah. An tusibu qauman bijahalah. Disebabkan kejahilan kita gagal untuk mengenal pasti keabsahan kebenaran cerita itu, lalu kita pun ikut membuta tuli begitu. Lalu kita yang terima musibah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu kamu jadilah kaum masyarakat yang menyesal. Nadimin, menyesal untuk 5 tahun lagi. Bila tidak ada kestabilan 5 tahun lagi, kita akan menyesal pula. Alamak, tak ada masa tu, nak tunggu lagi 5 tahun. Nak tunggu lagi. Jadi kalau salah buat pilihan, salahlah natijahnya. Itu saja. Jadi para pemuda, saudara dan saudari, jangan leka menghias diri. Jangan leka menghias diri. Amal ibadat segera dicari kepada Allah, jangan berhenti. Jadi di antara salah satu tanggungjawab kita sebagai warga negara yang berdaulat, yang berparlimen, inilah masanya untuk saudara-saudari keluar mengundi. Jangan berpuluk tubuh, keluar, pergi mengundi. Ambil pengalaman. Dan sebelum pergi mengundi itu, saya nak sarankan beginilah. Ambillah wuduk dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah benar-benar tunjukkan kepada saya siapa saya nak pilih. Itu dia. Banyakkan selawat, tenang-tenang. Ya, sebab kan? Dia berlaku. Kan ada setengah kawasan tu 7 penjuru, 8 penjuru, 12 penjuru. Jadi kertas undi kan kejap kita nampak panjang. Mana satu kita nak pangkah kan? Jadi kita jadi confused. Jadi kita juga bertanggungjawab untuk mengenal kandidat-kandidat tersebut dan siapa yang boleh menanggung amanah dengan baik dan juga siapa yang boleh melaksanakan perintah Allah dengan baik, siapa yang boleh menjaga kemakmuran, siapa yang boleh menjaga kestabilan, siapa yang boleh bawa idea-idea baru. Sebab itu dalam Quran, Aiman, ini saudara-saudari kena tahu. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam kisah Nabi Allah Shu'aib. Nabi Allah Shu'aib ada beberapa orang puteri. 2 orang puteri, cerita mereka dirakamkan dalam surah Qasas. Bila 2 orang puteri Nabi Shu'aib AS bawa kambing mereka untuk minum air di sebuah perigi. Perigi itu tertutup. Sebab mungkin ada orang bawa kambing sebelum itu dibagi minum, kemudian perigi itu ditutup. Jadi datanglah 2 orang puteri, tak boleh nak bagi kambing mereka minum sebab perigi itu ditutup dengan ketolan batu. Ada seorang pemuda di hujung, sedang berehat di bawah sepohon pokok yang rimbun lagi untuk dia berteduh lah. Pemuda itu tidak lain tidak bukan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa datang tolong 2 orang perempuan ini bagi kambing mereka minum. Kemudian dia tak cakap, berbicara, dia tak minta upah, dia tak sembang, dia tak ngorat, dia tak buat apa-apa. Dia pergi duduk balik. Kemudian budak perempuan ni balik ke rumah, berceritalah kepada ayah. Ayah, tadi kan masa kami bawa kambing ada seorang lelaki ayah, dia tolong, baik orangnya ayah. Orangnya tak bercakap apa pun, dia pun tak minta upah, dia sangat baik ayah. Anak perempuan ni bercerita. Jadi Nabi Shu'aib alaihi salam dapat tahu anak ini sudah ada hati dengan pemuda tersebut. Sukalah tu. Jadi itu yang Nabi Musa alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam meminta lelaki itu dipanggil datang. Lalu anak perempuan ni beritahu 2 ciri. Ya abatis ta'jir.
Ya abatistajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, kalau ayah nak upah dia ni sangat-sangat sesuai. Saya setuju. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang ayah kelak upahkan dia bekerja dengan ayah ni ada dua ciri. Satu al-qawi, satu al-amin. Kuat dan sangat-sangat dipercayai. Apa maksud Ustaz? Qawi al-amin ni? Qawi ni kuat dari sudut fizikal. Fizikal dia kuat. Dia tak sakit. Dia tidak selalu menguzurkan diri. Sebab itu, menjadi seorang pemimpin ini, dia perlukan kudrat, dia perlukan tenaga, dia perlukan kelincahan. Dari sudut fizikal itu penting. Dia boleh berlari, dia boleh lihat keadaan rakyat. Kalau dia duduk satu parlimen tu, ada parlimen kecil, kawasan ada parlimen luas, melaut. Jadi macam mana dia nak kunjung ke situ, kunjung sini, nak melihat keadaan sesuatu ahli Korea, kampung, bandar. Kan Nabi bila lihat kepada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni, dia keluar malam, dilihat di hujung-hujung Madinah kalau ada kambing-kambing yang mati. Orang kata, Umar malam-malam keluar gimana? Kalau ada kambing mati di hujung Madinah ini, Umar akan dipersoalkan. Itu yang timbul cerita Umar berjalan malam. Dia tahulah rumah siapa yang ada makanan, rumah tak ada sama makanan. Bukan makan tidur. Okey. Bukan makan tidur, Ustaz. Bukan makan tidur. Oh, ini pedas, Ustaz. Tak, betul. You nak jadi pemimpin, you tak boleh makan tidur. You tak boleh fikir what facility you dapat. Hari ini, kita nak jadi YB sebab apa? Sebab dapat kelebihan macam-macam. You dapat banyak hospitality. You dapat allowance itu, you dapat allowance ini, you macam-macam you boleh claim. Itu belum lagi projek-projek yang diberikan pada satu kawasan. Ini saya cerita secara umum. Kerana ini adalah satu tanggungjawab. Sebab saudara-saudari dan juga mereka yang berhasrat untuk menjadi pemimpin satu hari nanti, dia kena rasa menjadi pemimpin ini bukan satu yang direbut. Kalau datang jangan lari. Islam kata jangan meminta. Jangan meminta. Sebab dia besar bebanan dia tu. Sebab dia bukannya satu keadaan hidup untuk kemewahan, untuk dapat glamour, untuk dapat jatah letak ke depan ahli parlimen, untuk kulu kilir. Bukan itu tujuannya. Tujuannya macam mana you boleh deliver tanggungjawab kepada masyarakat. Mampu atau tidak, sehat atau tidak, boleh atau tidak, you ada idea atau tidak, you membaca atau tidak. Kita tinggalkan persoalan tu, Ustaz. Kita minta kepada yang... Dia sebenarnya dah macam bagi induksi dah ni. Kita bagi induksi. Kita bagi mereka jawab tu, Ustaz. Dan selepas ni mungkin Ustaz bagi penerangan. Boleh. Baik, ya? Anda cuba jawab soalan yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Anda bersedia ataupun tidak? Anda berani ataupun tidak? Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebagai seorang pemimpin, adakah anda bersedia untuk mulakan tugas anda? Mungkin boleh jadi di sebahagian tempat anda itu dah pun dilanda banjir. Dapat jawatan je Ustaz, terus kena buat kerja. Inilah sebenarnya pemimpin yang mana Ustaz sebutkan tadi. Seorang sahabat yang menjadi pemimpin setiap malam berjalan tengok siapa lagi yang susah yang perlu dibantu. Ustaz, tolong sambung sikit lagi, Ustaz. Terima kasih, Dan Aiman. Ini untuk Aiman ni, sebab Aiman pun cita-cita jadi pemimpin yang akan datang kan. InsyaAllah. Ada ke, Ustaz? Kena bagilah. Tak bolehlah you rasa you aja untuk seumur hidup jadi pemimpin, rasa macam kat negara ni tak ada orang lain dah. Oh, okey. Kena berilah wajah-wajah baru, orang yang ada idea.
See what we can, apa yang kita boleh lihat untuk masa akan datang. Sebab itu kita tidak boleh merasakan kira kerusi itu melekat dekat punggung kita sampai bila-bila. Kita tak mau tinggalkan. Kenapa? Bila dia tak mau tinggalkan, tu masalah tu. Okey, dah 2 penggal, okey cukup. Tak apa dah. Okey, tak apa cukup lah. Okay. Bagi calon baru pula. Bagi orang pula. Saya dah 3 penggal dah ni, pun dah kira panjang dah ni. Bagi orang pula. You kena ada jiwa besar lah. You tak boleh rasa you lah selayaknya sampai bila-bila di situ. Dan you kata orang masih lagi perlukan saya. Ayat tu saya boleh guna kat mana-mana pun. Saya jadi nazir masjid ke, saya jadi pengurusi surau ke, saya pun boleh gelar ayat yang sama. Tapi bila saya nak lihat idea-idea baru, kalau saya ni balik-balik rutin yang sama lah. Saya nak lihat orang lain pula bawa idea yang baru. Idea yang lain, baru. Sebab itu, bila Aiman sebut sekarang musim banjir. Saya berharap tak ada yang lepas jadi MP pergi bercuti ke mana-mana lah. Ni musim banjir ni. Kena terus buat kerja. Aiman, dia kan ada pepatah sebut Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Ketua sesebuah kabilah, ketua sesebuah kaum itu adalah khadimum, khadam mereka. Wow. Kita adalah khadam. You jadi pemimpin, you adalah khadam. Saya jadi rektor di KUIS, saya lah khadam. Apa maksud dia, Ustaz? Khadam tu kena berkhidmat. Kita kata yang berhormat, yang berkhidmat. Dia adalah berkhidmat. Maksudnya turun padang, lihat dan juga pantau keadaan masyarakat setempat. Apa yang ada, apa yang tak ada. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Apa yang perlu Sebab itu ahli parlimen ini dia akan membahaskan kebajikan rakyat selepas dibuat ucapan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam pembukaan sidang parlimen, kemudian akan diperbahaskan perolehan dan juga akan dibahaskan agenda-agenda melalui agensi-agensi, melalui kementerian-kementerian, dibahaskan. Jadi setiap kali ada perbahasan, you sebagai ahli yang berhormat, apa idea you nak bawa dalam parlimen? Apa you nak discusskan? Apa yang perlu dicernakan kepada masyarakat? Kita sudah menjadi ahli yang berhormat ni, dia bukan sekadar untuk bagi bantuan sekolah, gigi palsu, spek mata hilang, kasut. You kena bawa idea, bahaskan dalam parlimen supaya manfaat itu dapat menyeluruh kepada rakyat. Bukan pergi parlimen duduk saja. Sebab itu dia kata Al-Qawi. Al-Qawi ni jasad dia kuat, fizikal dia kuat, idea dia ada, tujahan dia bagus, dia ada pembacaan, dia ada discussion, dia ada grup-grup kumpulan yang membantu dia membawa idea-idea yang hebat, dan ada kepetahan, ada karismatik. Semua ni penting. Itu qawiyul, dia seorang yang kuat. Kan Nabi sebut orang mukmin yang kuat, gagah, sehat wal afiat lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif. Dhaif ni lemah, malas, susah nak fikir, baca atau tidak buku, lihat apa yang sedang berlaku dalam luar, lihat bagaimana ekonomi perlu dimantapkan, perlu diperkukuhkan lagi. Sebab itu sebagai seorang pemimpin, dia adalah seorang yang menggariskan dan juga meletakkan strategi-strategi yang tertentu bagi kemakmuran dan juga kemaslahatan rakyat. Ini sangat penting. Kalau nak dapatkan glamor saja, keglamoran yang berhormat, jadi kita kena fikir balik lah. Bukan nak jadi pemimpin ni kena pandai cakap juga, Ustaz. Tapi tak apa, kita tak nak ulas satu. Kita nak ulas, Ustaz sebut tadi Amin. Amin tu apa dia, Ustaz? Al-Amin. Al-Amin seorang yang sangat-sangat dipercayai. Percayai maksudnya dia menggalas tanggungjawab amanah dalam diri dia. Dia bawa amanah dalam diri dia. Maksudnya dia menerima jawatan itu dengan penuh amanah. Dan dia mengangkat sumpah dan dia melaksanakan sumpah yang telah diangkat. Supaya dia tahu tanggungjawab dia kepada masyarakat. Kita tahu melalui ayat ini seperti mana saya simpulkan. Ini sebenarnya kertas kerja saya, Baldatun Thayyibatun Rabbun Ghafur. Ada 4 elemen yang saya highlight. Pertama sekali, kestabilan politik. Sebuah negara yang makmur. Baldatun Thayyibatun itu mesti ada kestabilan politik. Kita tidak boleh kestabilan politik ini tidak terjamin. Sebab kita telah melalui sebelum ini bagaimana kita berhadapan dengan perubahan demi perubahan. Kita mau kestabilan yang menjamin. Jadi ini juga akan memperlihatkan rakyat di Malaysia ini tak pandai memilih ke? Rakyat di Malaysia ini adakah tidak cakna mengenai apa yang mereka perlu untuk masa depan?
Dan bagaimana pula nak mengembalikan keyakinan kepada pelabur-pelabur daripada luar negara untuk melihat Malaysia adalah destinasi pelaburan yang boleh menjamin keuntungan. Dan juga yang keempat, kita juga membawa nama baik kerana negara ini membawa satu tujahan dan juga kestabilan serta kematangan di peringkat antarabangsa. Tidaklah orang jadikan Malaysia ini sebagai satu gurauan di persaudaraan antarabangsa. Cerita apa Malaysia ni? Kan? Brother, what happened to your country? Kan kawan-kawan daripada, kadang ada kawan mesej daripada New Zealand, daripada Vienna pun ada kawan-kawan saya yang bertanya, what happened to your country, brother? Saya kata, I don't know what to say, kan? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. So, semua orang melihat bahawa kestabilan politik itu sangat penting. Lepas tu, keduanya sistem pendidikan. Sistem pendidikan Rabbani. Kita tidak melahirkan robot, kita tidak melahirkan orang sekadar ada degree, diploma, ijazah dan sebagainya, tetapi kita melahirkan generasi yang terasuh jiwa mereka. Sebab itu, saya tertarik dengan karya-karya yang tulis oleh Syed Naqib Al-Ahtas. Beliau selalu bercakap mengenai adab, tata susila dalam kehidupan anak-anak generasi yang akan datang ni. Cantik Ustaz. Itu sebenarnya kita nak highlightkan Ustaz. Siapakah pemimpin yang dapat membina jati diri ataupun kita sebutkan adab dan akhlak yang terbaik untuk anak-anak muda, anak-anak bangsa kita. Selepas ini kita akan bicarakan para penonton. Jangan berganjak. Ada lagi benda penting yang kita nak bagi tahu. Kalau dua-dua pemimpin pun ada masalah, tak nak mengundi ke ataupun nak pilih yang mana? Kita cerita selepas ini. Kembali semula Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus bersama dengan kita pada hari ini. Kalau kita lihat di China dulu Ustaz, destinasi Han dan sebagainya, mereka ni membentuk satu legasi pemerintahan yang hebat dengan bermula dengan mewujudkan sekolah-sekolah, mewujudkan tempat-tempat pendidikan yang hebat-hebat. Betul. Sehingga nak melakukan peperiksaan dan untuk melantik pemimpin-pemimpin yang hebat di atas-atas. Sehingga mendapat seorang pemimpin yang betul-betul berilmu dan betul-betul hebat. Jadi Ustaz sebut tadi sifat Rabbani. Apa sebenarnya yang Ustaz masukkan? Saya masukkan dalam sistem pendidikan ini sebagai dalam membentuk baldatun thayyibatun tadi tu. Dalam memenuhi keperluan sebuah negara. Kita ni semua khalifah. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut kita ni khalifah di atas permukaan bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengingatkan kita sebagai khalifah ini kita ada tanggungjawab. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-An'am kan ayat 165, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kalian khalaifal ard, khalifah-khalifah Allah di atas permukaan bumi ini. Aiman, khalifah tu makna dia lima. Aiman. Khalifah ni setahu saya pemimpin Ustaz. Khalifah dia khalafa min ba'dihim khalfun. Khalafa maksudnya yang ditinggalkan selepas dia.
Allah Subhanahu wa taala menggelar kita, saya, Aiman dan juga semua ada di luar sana sebagai khalifah kerana kita menanggung tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam melaksanakan menjaga kemakmuran. Maksudnya dalam erti kata lain, bila sebut Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan Aiman? Betul, Ustaz. Khalifah maksudnya Abu Bakar bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya ni khalifah Allah, saya bertanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Itu namanya khalifah. Di antara tugas yang paling mustahak yang terletak di atas bahu pundak khalifah adalah untuk mengimarahkan bumi. Wasta'marakum fiha. Maksudnya Allah beritahu kita bertanggungjawab mengimarahkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat Aiman daripada saya ada kawan diangkat lagi, ada orang di bawah, ada orang di atas. Ini di antara kecantikan. Liyabluwakum fima atakum. Dan jangan lupa jawatan, pangkat, kedudukan dan duduk dalam nanti ada GLC yang akan kita diletak di situ sebagai ahli lembaga, sebagai pengurusi. Semua itu Tuhan datangkan sebagai satu ujian. Liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab. Ingat, sesungguhnya hukuman Tuhan itu sangat pantas. Kalau kita salah buat, sama ada kita dimalukan di dunia ataupun kita dimalukan di akhirat. Berapa ramai yang kena tangkap, yang ditahan kerana rasuah, kerana salah guna kuasa. Dan saban hari kita mendengar bilangan-bilangan itu didedahkan melalui portal-portal rasmi. Bagaimana orang melakukan kesalahan bila diberikan kedudukan. You ada pangkat, you nak tanda tangan, semua itu ada sesuatu di sebaliknya, ada imbuhan. Jadi bukan senang. Kalaulah Umar bin Al-Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi Umar bin Al-Khattab bila isteri datang atau anak datang berbicara dengan dia, dia padamkan lampu, dihidupkan lampu lain. Tanya kenapa lampu itu dipadamkan? Lampu itu adalah lampu minyak ni dibayar oleh negara. Imbuhan daripada negara. Nak bercakap isu rumah tangga, nak cakap isu alewal keluarga, padam lampu tu, kita hidupkan lampu yang Abah punya. Sampai tahap tu. Sampai tahap itu. Umar bin Al-Khattab kalau berpakaian baru, orang tanya, Umar, pakaian kau pakai itu kau beli daripada duit mana? Masya Allah. Pakaian? Bukan kereta Bukan kereta. Kalau ada rakyat begitu, jenuh. Tapi rakyat kita baik. Kita jarang sangatlah nak attack orang ni dari sudut. Jadi kita lebih menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun 5 tahun sekali kemudian baru nak ditentukan. Jadi benda ni saya sendiri kena rasa tanggungjawab. Sebab itu sistem pendidikan yang rabbani, yang membawa akhlak, budi pekerti, kita tidak mahu excellent itu ada dari sudut knowledge, dia tak excellent dari sudut soul. Ini disebut oleh Profesor Harry Lewis. Dia profesor daripada Harvard University, dia tulis buku Excellent Without a Soul. Kecemerlangan tanpa pengasuhan jiwa. Kita mahu generasi kita jiwa dia diasuh. Barulah besok bila dia dapat jawatan, dia tak ada hati nak ambil harta negara. Dia terdidik. Buat sesuatu, ya. Ni kita ada bukan pengundi. Hak kamu, jangan ambil. Bukan hak kita. It's not belong to you. Don't play. Jangan ambil, bukan kita punya. Ustaz, ni ada pengundi daripada Pening, Ustaz. Ya. Dia nak bercakap, Ustaz. Boleh ke, Ustaz? Boleh. Kita silakan. bersama dengan Mamu Hanifah. Assalamualaikum, Mamu. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz Ar-Rahim? Mendoakan semua kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. InsyaAllah Tuhan bagi ini. Tapi ada sahabat kita ni, duduk telefonnya ada meninggal dunia adalah. Brian Ahmad ada di Pulau Pinang, ada di Islam. Kita doa-doa lah biar dia dapat surga Allah pada Amin. di akhirat ini. Silakan, Mamu. Allah, kita doa. Soalan Mamu, kadang-kadang kita boleh dapatkah sopan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, adakah kita boleh dapat pemimpin lagu tu? Kita doalah biarlah kita dapat pemimpin lagu tu. Tapi lam ya pemimpin yang Ustaz kata sampai lampu lilin lah. Bukan lampu ilmu kita kan. Lilin tu pun Sayyidina Umar berkira. Saya nak mesyuarat anak-anak pinak.
Tapi ada kita boleh dapat pemimpin lagu tu negara. Lagu tu adakah kita boleh dapat negara dulu lagi teruk pada kita. Tapi dia boleh pemimpin satu dunia. Lah kita, dunia kita ni sikit ya. Lagu mana kita nak pemimpin? Cukupnya senang. Tapi pasal apa pergi jadi susah? Yang tu lah soalan mamu. Tolonglah kita nasihatlah. Minta semua sekalian pemimpin nak jadi pemimpin. Kita doa sajalah biar pemimpin yang bagus. Yang tu lah soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dapat pemimpin macam para sahabat ni, Ustaz. Ya. Sukarlah mamu nak cari pemimpin seperti para sahabat ridwanullah alaihim. Umar keluar malam untuk melihat apa yang berlaku pada negara. Dia bukan keluar malam untuk mengopi. Dia keluar malam bukan lepak dengan kawan-kawan, penyokong. Dia keluar untuk lihat apa yang sedang berlaku. Sebab itu mamu lihat nama mereka harum, nama mereka disadurkan dengan radhiyallahu anhum. Mereka direda oleh Allah. Mereka adalah di antara orang-orang awal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa pemimpin daripada Rom kata ke atas Umar bin Abdul Aziz apabila melakukan kunjungan ke atas Umar bin Abdul Aziz? Mereka dapati Umar tidur di kebun korma, berbantalkan tangan. Tempat lapik tidur tu adalah pelepah-pelepah tamar. Pemimpin Rom kata, adil ta fanim ta. Kau telah berlaku adil, sebab itu kau boleh tidur, wahai Umar. Nampak kan? Umar bin Al-Khattab pula keluar malam pusing satu bandar. Bila dapati ada orang tak dapat satu rumah kan, lampunya hidup. Cerita ni makruf kan, kita semua dengar. Tapi dia ada satu cerita lah, dia tak sama dengan cerita Pak Pandey. Ini cerita-cerita ahli syurga. Cerita orang-orang yang benar. Nama mereka terpahat di dunia dan di akhirat. Nama mereka sudah ada dalam catatan ahli syurga. Mereka adalah contoh suri yang sangat baik kalau kita nak belajar jadi pemimpin. Umar bin Al-Khattab, dia malam dia pusing. Tengok, ada rumah yang lampunya, kemahnya lampunya hidup, bunyi anak-anak menangis. Bila sampai ke dalam rumah tersebut, sampai di situ, Umar bin Abdul Aziz bagi salam. Assalamualaikum. Masya'nuki ya amatallah. Apa sudah jadi? Kenapa ni? Apa sudah jadi? Sesungguhnya aku takkan biarkan Umar di hadapan Tuhan di akhirat kelak. Menggigil Umar. Kaki menggigil. Aku akan tuntut dengan Umar dia di tak hadapan kenal, Tuhan. Ustaz? Tak kenal. Tak kenal, dia tak kenal. Zaman tu bukan ada media-media sosial ni untuk keluar. Perempuan kan, dia pun di hujung kampung. Anak itu dipujuk tidur dengan merebus beberapa ketulan batu. Kononnya mak sedang merebus kentang. Apa ayat dia tadi, Ustaz? Ayat dia tadi apa? Adil ta wa nimta. Apa ayat mana? Ayat yang mana perempuan tu kata apa kepada Umar tadi? Perempuan tu kata, aku tidak akan membiarkan Umar di hadapan Tuhan. Saya pun bergigil, Ustaz. Aku tak akan membiarkan Umar di hadapan Tuhan. Jadi bayangkan kalau siapa-siapa yang nak jadi pemimpin besok, kalau rakyat ada di satu kawasan mengungkapkan perkataan tersebut, tak cukup tanah besok nak lari. Betul, Ustaz. Jadi bukan senang. Sebab orang dulu tak mau. Orang sekarang berebut. Sebab itu kita lihat, dia bila Omar kata, apa sudah jadi? Dia kata, aku takkan biarkan Omar. Omar, biarkan kami dalam kelaparan. Omar sedang enak tidur dalam kesenangan. Berlari Omar balik, ambil tepung, ambil gandum, ambil bekalan daripada Baitul Mal, nak bawa pergi ke rumah perempuan tu. Pembantu Omar kata apa? Wahai Amirul Mukminin, takkan Amir nak pikul? Kentang gandum ni biar aku yang pikul. Omar sendiri pikul di atas belakang dia. Omar kata, dengan begitu tegas, adakah kau akan pikul tanggungjawab aku di hadapan Tuhan dekat akhirat? Allahu Rabbi, ya Allah. This is my responsibility, brother. Ini tanggungjawab saya. Aku rasa bersalah membiarkan seorang wanita kelaparan di hujung Madinah. Mana nak cari seorang pemimpin seperti Omar begitu? Masya Allah. Kan ada cerita-cerita mereka ni cukup hebat dalam lipatan sejarah. Bila mereka telah menjadikan diri mereka ni berkhidmat benar-benar untuk rakyat, tapi untuk Ustaz, masyarakat. Kita kadang-kadang menunding jari kepada pemimpin ni, sedangkan kita kena bekerjasama dengan pemimpin, Ustaz. Seperti mana sahabat kita di Facebook ni, dia tanya satu soalan. Boleh kita raikan, Ustaz? Boleh. Bersama dengan Aisyah. Soalannya, bagaimana menggabung jalin yang sepatutnya berlaku antara rakyat dan pemerintah dalam usaha mewujudkan negara yang beroleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kedua, adakah negara yang dirahmati berkait rapat dengan amalan solat berjemaah di masjid, terutamanya solat
subuh. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Saya nak ambil juga Mamu punya sikit sebelum saya pergi sini. Saya Mamu begini, yang menjadikan mereka ni hebat, para sahabat hebat, Khulafa' Rashidin hebat. Zaman itu hebat kerana yang membentuk mereka adalah Nabi SAW. Nabi menjadi guru mereka. Guru yang hebat melahirkan pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat, dia mewarisi apa yang guru dia lakukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka diberi kekuatan dan sumber inspirasi mereka adalah Al-Quran. Bagaimana Quran membentuk jiwa mereka menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ya, di antara salah satu perkara seperti mana ditanya oleh Aisyah tadi ialah bagaimana kepimpinan itu perlu dibentuk keakraban melalui solat berjemaah, kan, datang bersama-sama, solat bersama masyarakat, hadir duduk bersama mereka dan mengintai-intai mereka, apa keperluan-keperluan mereka, bercampur gaul dengan masyarakat. Barulah kita akan dapat lihat di antara watak-watak yang kita ingin lihat yang ada pada pemimpin. Jadi Ustaz, maknanya rakyat perlulah bergabung jalin dengan pemimpin untuk membina sebuah negara yang lebih harmoni, Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook, Razali Ismail, adakah sebuah negara yang mempunyai pemimpin yang kejam kepada rakyat, mengamalkan rasuah di dalam pemerintahannya, tidak menjaga agama Islam, adakah mendapat rahmat dari Allah? Yang kedua, adakah sebuah negara itu mendapat rahmat Allah jikalau kita tersalah memilih pemimpin? Ini berat sikit, Ustaz. Silakan. Jangan salah pilih pemimpin. Jangan salah pilih pemimpin. Jadi kita bertanggungjawab kalau kita salah pilih. Jadi jangan pilih. Kalau salah pilih pemimpin, maka tak adalah rahmat. Kita pilih pemimpin yang tak taat pada Allah. Kita cari pemimpin yang banyak buat maksiat kepada Allah. Kita pilih pemimpin yang sangat tidak bertanggungjawab terhadap keperluan-keperluan masyarakat. Cuma yang kita tahu masa dia kempen hari itu, dia cakap bukan main lagi lah. Betul. Kan? Tapi bila datang kepada praktikal atau datang kepada praktis, mungkin dia tak seperti mana yang dia sebut. Jadi kita juga bertanggungjawab. Sebab itu saya minta kita supaya kalau boleh kita sujud kepada Allah hari ini, kita minta petunjuk kepada Allah dengan hati yang jernih. Mohon Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk pilih siapa yang akan menjadi pemimpin di kawasan kita. Itu yang pertama. Keduanya, kalaulah rasuah itu berleluasa dalam sesebuah masyarakat, hilanglah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hilanglah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat sudah tidak rasa bersalah dengan makan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang mengambil rasuah dan memberi rasuah duduk masuk neraka. Sama'una lil kadhibi akaluna lis suhut. Mereka suka dengar cerita-cerita salah, cerita-cerita dongeng, dan juga mereka makan rasuah. Akaluna lis suhut. Suhut adalah rasuah seperti mana ditafsirkan oleh ahli tafsir. Apa cerita dongeng mereka, Aiman? Mereka cerita dongeng dengan mengambil rasuah. Ini mereka jadi senang, kaya raya, jadi mewah. Sebab itu heran kan, dalam tempoh yang singkat boleh mengumpul harta yang berjuta-juta ringgit. Rakyat masih miskin lagi. Anak-anak, you tak hantar sekolah biasa, you hantar sekolah international school. Saya taklah salahkan, tetapi you tidak menjiwai apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi disebabkan you ada kemewahan, you ada kesenangan, tapi menjadikan jawatan dan kedudukan itu untuk mengumpul kekayaan. Yang miskin tetap miskin. Sebab benda ni, Aiman, kita tidak mahu pemimpin kita ini ada sedikit sebanyak sindrom kapitalis. Kapitalis ni, dia punya sistem pentadbiran bagaimana? Kapitalis ni sentiasa akan menjadikan rakyat mengharapkan kepada pemimpin. Okey Ustaz, kita nak cerita tentang kepimpinan kapitalis tadi Ustaz. Para penonton jangan berganjak, banyak lagi mutiara-mutiara kata yang akan Ustaz berikan kepada kita. Tapi para penonton, tarik nafas dulu. Jom kita berselawat kepada baginda SAW. Kita meredakan, mudah-mudahan kita dapat pilih pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat membantu rakyatnya, berjasa kepada rakyatnya. Para penonton, selepas ini kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dalam pertemuan istimewa kita pada hari ini. Kita membentuk sebuah negara yang dirahmati, Ustaz. Ya, dalam kita nak membentuk sebuah negara yang dirahmati ini, pasti kita memilih pemimpin yang pertama tadi Ustaz sebut, qawi, amin. Yang penting kita nak pastikan pemimpin ini membentuk satu legasi ilmu yang hebat dan juga best sekali Ustaz sebut tadi, pemimpin kena jadi khadam kepada rakyatnya, berkhidmat untuk rakyatnya, dan itu dia yang Ustaz sebutkan. Tapi tadi Ustaz ada nak sambung sikit cerita tentang kepimpinan kapitalis. Boleh kita sambung lagi Ustaz? Ya, sikit. Boleh Aiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton di saluran TV 9 pula, saya doakan ibu ayah, para penonton sentiasa dan rahmat dan kapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Topik ini topik yang sangat dekat dengan kita Aiman. Betul. Dia berlegar dalam kehidupan kita dan hari ini hari yang sangat penting untuk negara kita bagi memberi mandat kepada mereka yang benar-benar layak untuk memimpin negara yang kita cintai ini. Jadi tanggungjawab saya yang pilih pemimpin pada hari ini adalah untuk benar-benar melihat kelayakan pemimpin tadi. Saya sebut beberapa ciri tadi melalui beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Al-Qawiyul Amin, seorang yang kuat dari sudut fizikal, dari sudut idea, dari sudut pembacaan, dari sudut ilmu pengetahuan, dan juga Al-Amin, seorang yang sangat-sangat dipercayai. Bila diberi amanah, diberi satu tanggungjawab, dia tidak akan mengkhianat kepada rakyat. Dia adalah benar-benar menjadi khadam kepada rakyat. Dan ada satu ciri lain, iaitu ciri ilmu yang sangat penting. Kalau kita lihat dalam kisah Jalut dan Tolut, Jalut ini perlu diperangi, perlukan kepada seorang pemimpin yang berwawasan. Lalu Allah mengangkat Tolut ini sebagai Toluta Malika. Allah mengangkat Tolut ni dengan dua ciri. Satu ciri kekuatan fil jism dan juga fil ilm. Dia ada kekuatan pada fizikal dan juga ada kekuatan pada ilmu pengetahuan. Sebab itu sebagai seorang pemimpin, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu mentadbir, ilmu mengurus, ilmu mendapatkan maklumat, ilmu menggunakan teknologi, dan ilmu-ilmu ini sangat penting untuk dia boleh beraksi sebagai seorang pemimpin yang benar-benar menjiwai keperluan masyarakat setempat daripada satu masa ke satu masa. Sistem kapitalis ini adalah satu sistem yang diperkenalkan oleh dunia barat supaya masyarakat sentiasa meletakkan begini, sebuah kerajaan akan meletakkan bahawa dia sentiasa diperlukan oleh rakyat. Memang saya tak nafikan kerajaan perlukan rakyat, pemimpin diperlukan oleh rakyat, tetapi meletakkan mereka mengharap. Sebab itu, sampai ke satu tahap, anak saya nak masuk asrama pun saya kena ambil tanda tangan YB. Jumpa dulu. Untuk apa? Betul tak? So, ini rosakkan sistem sebenarnya. Boleh YB beri sokongan, tak salah, ahli parlimen. Dengan ini saya menyokong, tak ada masalah. Tetapi kita meletakkan bahawa mesti dan menjadikan pemimpin itu sentiasa dirasakan perlu dari semasa ke semasa. Betul lah, kita dalam dunia kita ni tidak boleh lari daripada perlukan kepada pemimpin. Nabi pun sebut kalau 3 orang keluar, salah seorang tu nak dilantik sebagai ketua. Kita perlu ada ketua. Yang ketua kita mestilah seorang yang berwawasan dan bukan ketua yang meletakkan supaya dia minta RM10, saya bagi RM1 supaya dia masih lagi mengharapkan RM9. Sebab itu kali ini punya kempen, kita kata kita akan turap jalan, kita akan pasang lampu di kampung ini, kita akan terangkan kawasan ini. Datanglah buldos, tolaklah tanah. Maksud tiang dipasang, kabel tak pasang lagi. Pilihan raya akan datang, baru pasang kabel pula. Contoh, ini tak berlaku kat sini, mungkin barangkali berlaku di Burkina Faso. Jauhnya Ustaz. Jauh. Jadi mungkin perkara-perkara macam ni sentiasa meletakkan bahawa harapan kepada masyarakat. Jadi dia tidak membawa sebarang natijah dan juga sebarang penyelesaian kepada masyarakat. Baik Ustaz. Sahabat kita di talian, boleh kita ambil panggilan Ustaz? Boleh. Bersama dengan Tuan Baharudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai Aiman. Silakan. Dan juga Ustaz Ravi.
Memang hari ini saya dirahmati sebab bila Aiman dan Ravi jadi live hari ini saya dapat call. Alhamdulillah. Okey, rahmat juga itulah. Ya. Okey, Ustaz, hari ini saya rasa hari raya ibu kepada segala hari raya lah. Oh, Dan juga nostalgia lama. Kita orang lama ni dah lama tinggal sekolah, kita masuk sekolah balik. Okey, saya nak tanyalah Ustaz kan, kita hari ni kita kena pilih pemimpin untuk negara kita dirahmatilah kan. Tapi yang jadi masalahnya Ustaz ya, sebelum hari ni, sebelum tengah malam ni Ustaz kan, dia orang ni berjanji macam-macam apa semua kan. Kan yang boleh merahmati kita jugalah, kita nak pilih dia. Tapi yang masalah start besok Ustaz, bila dah dipilih tu, dia orang dah dapat jawatan, pangkat dan kuasa dan dapat gelaran sebagai YB ni Ustaz kan. Dia orang totally 360 darjah berpusing Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, macam manalah apa yang ciri-ciri pemimpin yang ataupun kita nak pangkah hari ini yang kita nak tengok calon-calon dan mungkin Ustaz boleh bagi petua ke ataupun bagi sikit pencerahan lah Ustaz. Ya. Itu saja saya nak tanya Ustaz pagi ni. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Encik Baharudin di atas soalan yang semasa lah dengan tajuk kita. Siapa saya nak pangkah? Itu saya serahkan kepada Tuan untuk memilih siapa yang dipangkah. Cuma saya nak pinjam kejap sebelum saya menjawab. Pak Hamkah ada menyebut beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Pak Hamkah sebut dalam tafsir Al-Azhar beberapa ciri yang perlu dimiliki oleh pemimpin melalui pantun. Beliau sebut begini: janganlah masuk ke tengah gelanggang kalau taruhan tidak tertampin. Janganlah ingin jadi pemimpin kalau hanya alang kepalang. Tidaklah semua orang akan senang selama berjuang di bumi ini. Ada yang suka, ada yang benci. Setelah meninggal, barulah terang. Beberapa ciri yang disebut juga oleh Pak Hamka di antaranya ialah pemimpin itu mestilah pemimpin yang jujur. Kita sebut amanah tadi kan, dia pemimpin yang jujur. Maksudnya dia mengambil jawatan itu benar-benar dia mau berkhidmat untuk rakyat. Bukan untuk habuan dia, bukan untuk kepentingan-kepentingan peribadi dia. Kita boleh lihat dan kita boleh analisa sendiri. Siapa mereka, kita pilih sendiri. Kita tahu macam mana kita nak analisa. Bukan berdasarkan kepada kata-kata yang manis atau indah permai dan sebagainya. Itu yang pertama. Dia adalah seorang pemimpin yang jujur. Yang keduanya, dia pemimpin yang berani. Berani bawa perubahan, berani bawa suara masyarakat ke dalam dewan untuk dibincangkan dan berani berjuang untuk mendapatkan hak rakyat di bawah pimpinan dia. Yang ketiga, seorang yang bijaksana. Kita lihat dia tu bijaksana atau tidak. Tengok dia punya ucapan-ucapan dalam kempen-kempen. Teruk sangat bahasa. Teruk sangat ayat-ayat dia guna. Macam tak sekolah. Macam tak ada idea. Masyarakat kita ni semua dah bersekolah. Kalau kita lihat, semua kita ada pendidikan. Tak perlulah kita gunakan ayat-ayat yang terlalu sarkastik. Ayat-ayat menyindir, ayat-ayat perli, kita perlu beritahu kepada masyarakat melalui kepimpinan saya, dimatangkan masyarakat itu. Matangkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Kita cakap, kita tahu apa kita cakap. Dan kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak elok. Jadi nampak kebijaksanaan dia tu. Sebab kita sebut bijaksana itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ada sifat timbang rasa. Dia tahu musim hujan-hujan ni dia tak pergi vacation lah. Musim-musim hujan 11-12 ni tahu kampung kita, kawasan kita banjir. Dia pergi bercuti luar negara, kenapa? For example, contoh, tak berlaku kat sini, berlaku dekat Djibouti. Oh, dekat lain pula. Dekat Afrika. Kan? Kita tahu kawasan itu mesti akan dilanda banjir. Kenapa kita harus pergi kepada suatu keadaan yang boleh memburukkan keadaan. Sebab itu, di antara perkara yang menyebabkan pemimpin itu jatuh, sebuah kerajaan itu tersungkur. Sebab sikap memuja pemimpin. Salah pun dipuja. Tak boleh. Pak Amkar sebut, dia ada salah satu perkara yang merosakkan kita. Yang kedua, pemimpin yang tak boleh dipilih, melanggar janji. Janji, tinggal. Janji, tinggal. Apa ni? Jadi rakyat ini dengar janji je lah. Bukan kau ada janji ke dulu?
Ya, kita dah janji tapi keadaan tidak mengizinkan. Maksudnya, sebelum saya janji, saya tak buat analisa. Saya sebelum saya berjanji, saya kena lihat keadaan situasi kewangan negara, apa yang maklumat umum yang saya ada. Daripada situ saya melakarkan manifesto saya. Bukannya manifesto saya buat dulu baru saya tahu, baru saya tengok apa yang mampu, apa yang tak mampu. You kena boleh achieve ataupun tidak, barulah you buat manifesto. Ini buat manifesto melangit tinggi, kemudian minta maaf kepada pengundi tak dapat nak buat sebab keadaan. Jadi apa sang kau sebut dulu? Nampaklah cak ayam sangat. Maknanya Ustaz, daripada sudut amanah, jujur dan mungkin janji tu kita kena jaga elok-elok. Ya, jangan langgar janji. Yang ketiga, ketidakadilan pemimpin. Ada beberapa kali saya sebut dengan izin Aiman. Ya, Ustaz. Kemudian jangan pilih pemimpin yang menurut hawa nafsu dan merosakkan akhlak. Cakap apa ni, merepek-merepek cakap. Macam mana you nak jadi saya punya leader? Macam mana saya nak angkat you jadi imam? Macam mana you nak memimpin saya kalau you sendiri tak ada idea? Betul tak? Betul, Itu yang keempat. Yang kelima, tidak menegur kesalahan pemimpin. Tak boleh tegur. Kalau salah tak dibenar, tegur. Tegur terus kena pecat. Terus kena blacklist. Terus dianggap sebagai tim yang kedua. Yang seterusnya, ada hubungan baik dengan ulama. Pemimpin ada hubungan baik dengan ulama. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah tamadun Melayu ini, sejarah Kesultanan Melayu ini, istana itu sentiasa dipenuhi dengan para alim ulama. Jadi pemimpin juga kena imbangkan idea mereka dengan para agamawan, sarjana yang betul, ambil idea, diharmonikan. Sebab Pak Nasir pernah sebut, Pak Nasir, bekas Presiden Indonesia, dia pernah sebut berdakwah di jalur politik, berpolitik di jalur dakwah. Seiring. Macam mana dakwah itu boleh dilakukan melalui politik, bagaimana politik juga boleh membawa kepada arena dakwah. Jadi kena sinfan min ummati. Tuan-tuan kena ingat, ibu ayah kena ingat, dua kumpulan dalam dunia ini Nabi sebut, kalau rosak-rosaklah pemimpin dan juga para ulama. Kalau pemimpin rosak rakyat. Kalau ulama rosak rakyat. Dua-dua ni rosak. Jadi kalau pemimpin yang ada idea tapi disadurkan dengan idea-idea panduan daripada para alim ulama, insya-Allah nampak sustainability, nampak kelestarian kepimpinan dia. Yang ketujuh, tugas dan kewajipan pemimpin. Dia mesti tahu siapa yang harus, bagaimana dia nak memimpin, ke mana dia nak bawa, apa strategi yang terdekat, 5 tahun ni dia nak buat apa. Dia sebelum jadi YB ni kan, ahli parlimen dia dah pusing dah satu parlimen tu. Dia pusing dah, dia tengok macam mana keadaan longkang, macam mana keadaan sekolah, macam mana keadaan surau, macam mana keadaan masyarakat di setempat, berapa ramai data tu kumpul, orang miskin berapa ramai, orang fakir berapa ramai, asnabi 40 berapa ramai, semua data tu dia dah kumpul. Kalau boleh, barulah hebat. Ini baru sembang, belum ada apa-apa lagi. Jadi kita kena turun. Ini saya beri nasihat kepada diri saya, kepada Aiman yang bakal jadi pemimpin juga, dan kepada para bakal menjadi pemimpin yang untuk menjadi orang yang akan bawa nama harum pada negara. Baik Ustaz, sahabat kita Jura Azlin Sufian, Malaysia umpama sebutir permata yang unik dan tersendiri dengan gabungan dari bahan yang terbaik dan didambakan oleh mana-mana negara luar. Kesepakatan, perpaduan dan keharmonian kaum sering menjadi contoh. Bagaimana konsep ta'awun boleh dijadikan asas kepada kehidupan bermasyarakat bagi meraih negara yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya, saya fikir konsep ta'awun itu dia punya keyword dia tu. Maksudnya kata kunci yang dapat saya ambil daripada Jura tadi ialah konsep ta'awun dalam sesebuah masyarakat. Dia kena ada konsep ta'awun. Kita tahu di negara kita ini kita ada orang yang beragama Islam, Bumi Putra, kita ada orang beragama Kristian, kita ada Cina, kita ada India dan kita ada masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. So kesemua mereka itu adalah perlu bekerjasama. Ta'awun, konsep ta'awun. Maksudnya kita berkongsi kuasa dan juga berkongsi rezeki, berkongsi pendapatan negara dan makmurkan bersama-sama. Jadi kita muafakat, kita bawa dalam itu supaya kita bawa idea dan juga strategi yang dipersetujui secara bersama. Itu yang paling penting dalam kita nak menghidupkan sebuah negara yang harmoni, yang dirahmati, kita perlulah berta'awun. Kita nak berehat seketika Ustaz. Ya. Para penonton, tarik nafas dulu, terus berselawat kepada baginda SAW dan insya-Allah kita akan memilih pemimpin yang adil dan sama-sama baik. Kita berehat kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, Ya. apa hukum? Ni hukum pula kita tanya Ustaz. Kalau kita tahu pemimpin tu memang terlibat dengan rasuah. Pemimpin tu memang ada background yang tak baik sebelum ni Ustaz. Dan kita pilih dia dan dia menjadi pemimpin. Apa hukum kita ni sebagai pengundi Ustaz? Ya, kita jelasnya kita tidak boleh memilih. Jelasnya kita tidak boleh memilih seorang pemimpin yang ada rasuah. Tak boleh lah. Sebab rasuah ini memang dilarang dalam agama dan juga satu aktiviti yang tidak bermoral dan menghilangkan kelayakan dia untuk memimpin dan juga menjadi pemimpin. Tapi pilih juga Ustaz. Pilih juga. Cuma beginilah Aiman. Dalam dunia hari ini kita tahu kadang kita dengar dia tu makan rasuah dan ada juga yang kita dapat tahu melalui media rasmi. Sama ada dia ditahan dan dia dibicarakan, kemudian dia disabit, memang ada berlaku rasuah. Maka orang begini kita tidak boleh pilih dah. Kalau memang benar-benar dia terlibat dan sudah dibuktikan dia bersalah, maka tidak boleh pilihlah pemimpin macam ni. Buat apa kita bagi peluang untuk orang yang nak mencuri lagi duit negara? Kita dah tahu dah kan. Duit kita nak save our money, kita nak jaga negara kita dengan wang ringgit disalurkan pada jalan yang betul, bukan pada jalan yang salah. Termasuklah juga kita kena fikirkan balik bagaimana kita nak mengawal perbelanjaan-perbelanjaan yang berlaku supaya tidak terlalu boros pendapatan negara. Kita punya sale tak ada tapi expenses kita banyak. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor kenapa negara kita semakin mengalami masalah dari sudut kewangan. Mata wang kita pun di peringkat antarabangsa, tengoklah tinggal berapa. $1. Hari itu saya pergi Cairo, saya tukar dapat RM4.75. RM4.75 $1. Dulu RM2.50 aja. Saya lihat di negara-negara lain pun banyak juga yang jatuh mata wang. Taklah kata Malaysia saja, tapi kena ada strategi lah untuk kawal. Okey, Ustaz, sahabat kita di talian ada nak tanya soalan kepada Ustaz. Boleh kita raihkan Ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Tuan Haji Tukinon. Betul. Silakan. Dan soalannya ini cantik betul lah Ustaz. Okey. Gini, saya nak maknanya nak pilih pemimpin, dia ada bekerja kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau dia bekerja kerana Allah Ta'ala, dia tak nak tak nak bohong, cakap yang benar. Jadi nak minta adakah kita nak pilih pemimpin yang macam kita, dan pemimpin yang cakap ini tak berfikir. Soalannya, terima kasih. Tuan Haji, boleh ulang sekali lagi Tuan Haji? Baik Tuan. Kita nak pemimpin maknanya dia jadi pemimpin kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kerana Allah, dia tak nak rasuah lah. Allah. Dia tak nak bohong. Dia tak nak Allah. Semuanya tak dikena Allah. Dan dapat rahmat Allah. Jadi adakah kita nak pilih orang yang macam ini ke atau orang yang cakap tak betul, tak terlupa bising, ambil apa maknanya ambil rasuah, ambil ilmu. Dan kita tak nak lah. Begitulah kalau boleh nak yang bersih. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Baiklah. Terima kasih Tuan Haji Tukinon atas soalan diberikan. Kita nak Tuan Haji Tukinon tanya, mungkin kita nak cari pemimpin yang kerana Allah Ta'ala ni Ustaz. Bukan kerana harta, bukan kerana nak disanjung, bukan kerana pangkat itu sendiri, tapi kerana Allah Ustaz. Ya, dia memilih pemimpin memang begitulah. Selayaknya kita nilai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lantik dia kerana Allah Taala dan dia juga buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia adalah seorang yang dilantik dan dia berani menerjunkan diri dia dalam arena politik dan memohon supaya dia diundi dengan meraih undi dan jumpa orang ni berkempen dan sebagainya. Kita juga tidak mahu pemimpin yang cakap tak serupa bikin. Itu yang Haji Tukinon tanya tadi. Dia cakap banyak sangat tapi tak serupa bikin. Dia cakap bahasa manifesto, masa dia janji, macam-macam dia cakap, tapi untuk selepas itu tak nampak dah ke mana pergi hala tuju kepimpinan dia tu. Jadi ini sangat penting. So jangan jadi orang yang memiliki 3 sifat yang Nabi sebut di antara tanda-tanda munafik. Apabila bercakap dia berbohong,
apabila janji dia tak tunaikan. Dan apabila dia bercakap, apabila dia berbantah-bantah, dia rasa dia je betul. Bila kata syajara, fajara. Maksudnya dia rasa dia je betul. Dia sentiasa bagi excuse. Sebab jadilah pemimpin yang hebat. Mencipta sejarah. Bukan mencipta alasan. Mencipta sejarah. Mencipta sejarah. Sebagai ahli parlimen di satu kawasan, ciptalah sejarah yang terbaik. Yang saudara boleh buat. Bukan mencipta alasan. Untuk 5 tahun kita dengar alasan. Tak boleh buat, tak capai. So KPI pun penting juga. Siapa nak menilai KPI, Key Performance Indicator, dan semua itu perlukan kepada tanggungjawab. Baik Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan pada hari ini Ustaz, ya, Ustaz pun sebagai seorang pemimpin juga, ya, Ustaz pemimpin kepada Kolej Universiti Islam Selangor, dan juga Ustaz juga sebagai seorang nazir masjid. Jadi tanggungjawab Ustaz tu besar. Mungkin ada kata-kata mutiara hikmah yang mungkin Ustaz nak simpulkan pertemuan kita pada hari ini supaya para penonton kita dapat memilih pemimpin yang adil dan juga amanah. Ya. Aiman, melalui negara yang dirahmati ini kita dah bincang pelbagai perkara, dan saya sebut bahawa 4 perkara yang paling mustahab perlu ada dalam sebuah negara yang dirahmati. Pertama sekali, kestabilan politik. Pastikan undi kita ini akan mengembalikan kestabilan politik. Yang keduanya, mengembalikan sistem pendidikan yang lebih holistik, rebani. Yang ketiga, mengembalikan sistem ekonomi yang adil, pendapatan negara diagih secara bijaksana, secara saksama. Dan yang keempat, menjaga alam sekitar pemberian Tuhan yang sangat meluas. Baik, saya ingin meminjam sajak untuk renungan dalam kita buat pemilihan pada hari ini. Untuk saya, untuk semua. Okay. Untuk semua. Kalau di awal-awal saya ingin minta izin, kalau ada agak tajam ayatnya, maafkan saya. Begini, dada lapang, fikiran panjang, pantang berbual, memburukkan orang, pantang bercakap, lidah bercabang, pantang menumit dari belakang. Hati bersih, fikiran jernih, sayang tidak memilih kasih, marah tidak mencari selisih. Bila duduk berguru, bila tegak bertanya, bila bercakap, cakap beradat, bila diam berisi, bila berjalan, mencari kawan, bila musyawarah, mencari muafakat, bila menghukum, mencari keadilan. Hidupnya memegang wakil, matinya memegang amanah, tanggungjawab. Ke laut tidak akan hanyut, ke darat tidak akan sesat, ke hulu tidak akan berseteru, ke hilir tidak membazir, ke gunung tidak bertarung, ke lembah tidak terhina. Yang sakit dijenguk-jenguk, yang senang dijelang-jelang, yang dekat diingat-ingat, yang jauh ditinjau-tinjau, yang kaya disapa-sapa, yang susah dipapah-papah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Sayangnya, ada di antara kita beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Tamak harta, mabuk dunia. Loba pangkat, lupa akhirat. Kemaruk puji, lupa diri. Ke tengah memfitnah, ke tepi mendengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menyumpah. Berkawan dengan setan. Berguru pada nafsu, beraja pada selera, bersahabat pada maksiat. Dalam musyawarah berbantah-bantah, dalam berunding, tuding menuding. Dalam helat, cacat mencacat. Sesama keluarga laga melaga, sesama kawan makan memakan, sesama sahabat sebat menyebat, sesama bangsa paksa memaksa. Itu dia Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas sama-sama nasihat yang diberikan. InsyaAllah esok bersama dengan Al-Fadhil Ustaz dan juga saya dalam tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 4 sehingga ayat 6. Dan kepada para penonton, selamat mengundi dalam pilihan raya
yang ke-15. Mudah-mudahan anda memilih siapa saja dan mudah-mudahan pemimpin yang kita pilih itu menegakkan agama Islam kita. Baik para penonton, mohon maaf di atas lanjut kata, terlajak bicara dari rezeki. Kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.